Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rubidin tidak jemu-jemu melayari media sosial ini ya. Saudara Mahmud, apa khabar? Waalaikumsalam. Edinor, Ruby yang saban malam bersama dengan kita. Saya kira sudah 28 hari dah. Mak Amizan, salam. Mac Hill, Saudara Mahmud, Saudara Amran Mak Said, Rizal Syari, Af Wazir, Mauzudin. Mak Amizan, ngopi dulu. Saya dah ngopi dah tadi, Saudara Mak Amizan. Salam untuk Mazan, Suratman, Lokman Abidin, Iftika Ahmad, Maznan, khabar Alhamdulillah, Izan Aziz. Salam untuk Waalaikumsalam Wakmin, Dian Syah, apa khabar? Dia kaum baru dia, Halimah Syamsuddin, Mon Azmi, Sulung, Abu Sama, Razak Yub, Ruby, malam dia dengan pasangannya, Long Kundur, Mazilah Abdul, Raja Kamal Raja Bazlan, Muhammad Azmi Ma'ali, Nurmala Abdul Rahman, Saudara Ismail Ali. Terima kasih Saudara Ismail dan teman-teman yang lain, kerana saya kira dah 28 hari dah kita without fail. Apa khabar Yami? Ipoh sihat ke? Mudah-mudahan orang Ipoh tambah-tambah lagi lah seronok yang mikir ya. Orang ni pun lah katakan Haji Wal Ismail, Hamizah, Azmi, Zulhijaz, Murni, Muhammad Madin, Fazil Yub dan teman-teman yang lain, Mak Riwan. Pada mereka yang tak sempat saya sebut satu-satu nama mereka, saya mohon kemaafan, tapi jangan risau, malam nanti saya akan layari juga. Dan mungkin saya komen tidak boleh bersuara, cuma kita gunakan jari lah pula. Okey, kerana waktu sentiasa menghambat kita. Iaitu hari ini 11 Oktober, laporan seperti biasa tentang COVID-19 yang tidak begitu menyenangkan, malah menggerunkan, kerana terdapat sejumlah 561 kes baru dengan 2 kematian dan 8 Saudara Sulaiman, dan 8 yang diimport daripada luar negeri, ada di Selangor dan di wilayah Kuala Lumpur. Kopi ada lagi ke? Kopi Dan Taram Syah itu hari dia kirim kat Dan. Kau kopi Sok Somban kan ada, bagus juga tu dah. Saudara Hamdan Yusof, salam Rotman. Jadi daripada 561 kes baru, 8 import, jadi kes tempatannya adalah sejumlah 553 kes dan 2 kematian. Ini tak seronok kita dengar, 2 kematian. 488 kes di Sabah. Ini COVID orang politik ni. Orang ni kemudian pasal rakyat yang menderita. 26 kes di Selangor, 1 kes di Kedah, 16 kes di Kedah, 15 kes di wilayah Persekutuan, 7 import. Jadi artinya ada 8 kes di tempatan, 5 kes Labuan, 3 kes Johor, 3 kes Melaka, 3 kes di Terengganu, 1 kes di Perak dan Pulau Pinang, Perlis, Pahang, Kelantan serta Sarawak. Nampak gayanya tidak ada jangkitan tambahan COVID-19. Yang mana negeri yang tiada tu bersyukurlah, dan bersama-sama kita menjaga, ya Saudara Ismail, menjaga kesihatan keluarga kita supaya kita dapat memutuskan jaringan virus corona ini. Ya Saudara Muhammad Zek, Waalaikumsalam. Dari Bertepahat, orang Bertepahat, apa khabar Bertepahat? Osman Kamil, Osman Kamil di mana tak tahu. Pak Ngah Canai, Nazli Nas, Jai Catering. Jai Catering ni temeluh lah. Adinur, mohon Datuk beri penjelasan atas kenyataan Jufazli ni. Bawa nama itu biarlah dia Jufazli ni. Saya dengar kenyataannya, tapi budak ni kelang kabut sikit bercakap. Dia kadang tu dia mengikut emosi. Ya, sekali Bob Aizah Ibrahim. Dan samping itu, selain daripada Wan Utama di Selangor ni, sebuah lagi pusat membeli belah, iaitu Bangsa Shopping Complex. Ini BSC ni tempat pembeli belah pasar-pasar untuk orang kaya lah.
DBSC ni selalunya bukan warga marahan. Untuk mereka masyarakat Bojor di bangsa turut ditutup buat sementara oleh pihak berkuasa kerana terdapat jangkitan baru di kalangan warga kerjanya. Sementara itu, 298 buah sekolah di sekitar Petaling Jaya, Shah Alam dan Subang turut diarah tutup oleh pihak Kementerian Pendidikan. Sepatutnya begitulah selama 2 minggu. Jadi, kalau saudara yang tinggal di sekitar Petaling Jaya, sekitar Shah Alam, Subang Jaya, ya, walaupun anak cuti sekolah, jangan biarkan mereka berkeliaran kerana kita khawatiri virus corona ini terus berjangkit. Bersamalah kita memutuskan. Kasih empatan, Pakcik dah sedia hari Selasa ni. Sedia apa tu? Sabar. Alis Adan Lam, salam Datuk dari Taman Melewa, Kuala Lumpur. Pak Ngah Canai, Waalaikumsalam. Yang bercerita hari Selasa ni apa benda ni? Mior Amirul, ya. Dan juga mulai besok ini di England. Di England Perdana Menterinya telah pun mengumumkan mulai besok menutup keseluruhan negeri United Kingdom kerana dikhawatiri wabak virus corona kian merebak dan bertambah jangkitannya di kalangan warga mereka. Nur Syamsiah, Assalamualaikum. Tunggu tragedi Oktober. Betul-betul tragedi itu nampaknya. Ismail Abdul Talib. Jadi sebelum kita memulakan segala tragedi dan sebagainya, jangan lupa kita sentiasa mempelajari pesan dan juga sunnah Rasulullah SAW. Menurut baginda, iaitu berziarah untuk orang sakit itu hukumnya adalah sunat. Manakala ziarah orang bukan Islam yang sakit juga hukumnya ada harus. Kerana telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya ada satu peristiwa seorang budak lelaki Yahudi yang pernah bekerja dengan baginda Rasulullah telah jatuh sakit. Walaupun dia tidak meluk agama Islam, walaupun dia anak muda Yahudi, namun Rasulullah SAW tetap menziarahi anak muda tersebut. Dan sewaktu dia masuk melihat keadaan anak muda itu, ialah baginda Rasulullah, dia tahu keadaannya bahawa ajalnya kan hampir. Maka dia berpesan dan bercakap pada anak muda, dia kata, "Duhai anak muda, eloklah kamu mengucap 2 kalimah syahadat supaya kamu masuk Islam." Jadi anak muda tadi itu dia merenung wajah bapanya, meminta isyarat. Mana retinya dia tak akan berani mengubah pegangan agamanya tanpa keizinan bapanya. Jadi kerana melihat kemuliaan sifat Rasulullah SAW, bapanya kata, ikutlah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak muda itu mengucap 2 kalimah syahadah dan dia pun meninggal. Jadi apa yang Rasulullah nyatakan, dia kata segala puji bagi Allah yang telah melepaskannya daripada api neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Oleh itu harus hukumannya kita, kalau ada teman-teman kita yang bukan Islam sakit, harus kita melawan. Apatah lagi kalau sesama Islam. Jadi inilah mulianya sifat umat Islam yang dituntut oleh Rasulullah, bahawa kita tak ada mengira perbezaan kaum, keturunan dan juga agama. Malahan kita harus menunjukkan, memperlihatkan sifat murninya Islam itu walaupun kepada bukan Islam. Akhirnya mereka akan tertarik dengan kita. Ya, Edinor di Larut Matang selama ada 6 buah sekolah telah diarah tutup. Saya Edinor, ini kawasan Hamzah, biarlah dia tutup sekolah dia. Tidak, maksud saya itu retinya COVID di daerah Larut Matang juga sudah bertambah. Jadi kita mengharapkan supaya satu kawalan, satu keadaan yang dapat ditenteramkan. Ya. Okey. Sebelum saya nak mulakan ini, kita tengok juga rempah ratus politik. Saya dapat kiriman daripada saudara ini Makno. Dia ni garang. Makno ni kalau dia menulis, dia garang orangnya. Sekejap ya, cucu-cucu saya dia buat bising kat luar tu. Minta mereka ni tolong tenteramkan keadaan. Abang tengok adik-adik tu. Ni cucu saya ramai hari ni kat rumah sebab tak sekolah besok. Jadi biasalah anak-anak kecil. Bila ada datuknya, ada akinya di rumah, mereka jadi hero lah. Jadi apa kata Saudara Makno? Dia kata, andai kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kekurangan 2 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, tinggal MP Bagan Datuk yang mewakili Zaid Hamidi dengan MP Pekan,
Yang muat Datuk Seri Najib Razak, bagi saya biarlah Yang Muat Kasat UMNO dengan bosku memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim demi menyelamatkan perjuangan UMNO. Betul sekarang dia ni. Dalam sejarah dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah hina UMNO. Dia hanya bertempur dengan Mahdi sepanjang beliau berpolitik jika dibandingkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin hingga UMNO khianat perjanjian. Bila UMNO sokong dia jadi PM ke-8. Kata Tok Aki, orang macam ni di dalam rumah pun jangan bagi dia pijak. Aku biru rumah tangga. Itulah saudara makna. Memang pun saya kata dalam seminggu dulu saya kata saya pernah bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata sejahat-jahat dia pun dia kata dia tidak akan mengharamkan parti UMNO. Itu parti di mana mak dengan bapak dia menjadi ahlinya. Jadi dia rasa kecewa bila mendengar bahawa ada usaha untuk mengharamkan UMNO oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Itu kenyataan beliau. Dan saya nampak ada persamaan seperti kenyataan daripada saudara makna. Bagaimanapun, laporan Malaysia Today hari ini juga tidak begitu menyenangkan. Kerana saya terkejut tadi, lebih kurang pukul 7 malam, saya terbaca ada orang telefon saya. Ya, saudara Mak Ali Arifin. Waalaikumsalam. Dia kata menurut laporan Malaysia Today, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipanggil untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis bahagian Bukit Aman sebagai unit siasatan jenayah berhubung laporan polis yang dilakukan oleh beberapa orang ahli parlimen terhadap kedakwaannya mereka menyokong beliau. Ini yang saya katakan semalam. Saya rasakan skripnya lebih kurang sama, naratifnya sebegitu. Pada 13 hari bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap agung. Sepatutnya biarkanlah dia menghadap agung. Apa yang kita kisahkan sangat? Benda prosesnya lama lagi. Jadi kenapa harus berlaku keadaan ini? Apakah mereka mau mengundang berlakunya atau tercetusnya reformasi di seluruh negara? Bertambah buruk keadaan. Tak bijak sungguh pimpinan negara ni. Kalaulah sepatutnya Datuk Seri Hamzah sebagai Menteri Dalam Negeri, dia tunggulah lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap agung. Tengok keadaan, apa keadaannya, sejauh mana pernah. Buat apa dikeluarkan keadaan cerita ini, baru dipanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Bukit Aman untuk siasatan. Jadi ini mewujudkan keresahan lagi pada rakyat. So ini yang saya katakan kadang-kadang mereka sendiri mau membakar negara ini. Tak ada bertanggungjawab. Ya, saudara Rusin Korongot di Sabah, apa khabar? Baik, saya harapnya. Saya di sini sihat. Saya mengharapkan di Sabah tu bertenanglah dengan menghadapi virus corona yang menggila di Sabah, ya. Jadi dalam keadaan begini, laporan tersebut menyebut Datuk Seri Anwar Ibrahim dikehendaki hadir jam 9 pagi di Ibu Pejabat Bukit Aman. Sedangkan hari itu adalah beliau sepatutnya bersiap sedia untuk menghadap agung. Jadi saya rasa benda ini tak ada logika lah. Nak siasat lah Azmin. Ini membuat akhirnya rakyat akan marah. Rakyat akan marah pada pimpinan kerajaan atas sifat mereka yang begitu rakus memperlihatkan I am the law, aku yang berkuasa. Bagi saya dia nak menghadap, biarlah menghadap. Kalau dia claim dia kata ada. Dan okey lah, dah ada pun penafian. Tadi yang kita jadi itu justru pemenafikan orang ni. Saban malam kita tengok, kita tonton di TV bahawa pengakuan ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia nak takut buat apa? Nak buat apa nak siasat pula? Biarlah dulu selesaikan satu persatu. Ini TV digunakan untuk itu. Jadi macam saban malam lah. Tan Sri Muhyiddin berdoa. Apa doa lah tu? Dah 500 lebih kes. Saudara Allah berarti berapa orang cucu dia tu? Saya ada 9 cucu. Yang ada kat rumah hari ni ada 4 dekat rumah ni lelaki-lelaki semua. Wan dia pening kepala. Saya tahu je. Ya, seorang kali MP PAS solid tak sokong Anwar. Jangan kita begitu saudara Aziz Ali. Kita tak tahu. Mereka boleh buat kenyataan tetapi dalam hati kita tak tahu. Hamzah Azmin Muhyiddin lebih mencari musuh daripada membina kekuatan kerajaan sedia ada. Betul saudara Ismaili, memang ini keadaannya. Kalau ini tindakan mereka, maka mereka akan memusuhi rakyat. Kita warga cinta damai. Kita nak tengok benar Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada sokongan, okey, bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin perlulah berunding. Ini sistem demokrasi. The game of the numbers. Kalau you tak ada number, berunding lah. Nak pertahan lagi buat apa? Nak tunggu sampai pilihan raya akan datang? Lingkup habis. Jadi jangan bermain dengan kuasa, dengan rakyat. Tok kena tim dulu ni. Saya bukan soal tim dulu, tim sekarang ni. Bagi saya melihat
Inilah keadaannya apabila mereka yang kemaruk kuasa. Sebab itu yang Muhammad Mulya Teguh Razali, dia dah kata awal-awal dah, dia kata. Sebulan dulu dia cakap, ahli Parlimen UMNO perlu menunjukkan sikap keluar dari kerajaan Perikatan Nasional. Sebab dia dah melihat kekucakaciran dalam Perikatan Nasional. Pimpinan yang sembrono. Mereka membuat keadaan yang tak menentu. Mereka mengatakan mereka Parti Bumi Putera Melayu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tapi dalam waktu yang sama mengangkangkan partinya untuk orang-orang bukan Islam masuk. Jadi benda ini bertentangan dengan sifatnya. Sebab itu Tengku Razali menyatakan eloklah warga UMNO, ahli-ahli parlimen ini menarik sokongan. Itu saja. Kalau waktu itu mereka ikut, saya ingat dah selesai masalah. Tapi dia tak nak ikut. Pandangan orang tua ni kadang-kadang diketepikan, dikesampingkan. Sekarang ni kelang kabut lah. Saya tengok tadi ada satu video yang kenyataan Datuk Lokman Adam mengatakan bahawa besar kemungkinan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jumpa dengan Agung setelah siasat, bahawa betul Tan Sri Muhyiddin tak ada sokongan, akan berlaku perubahan. Dan perubahan untuk terbaiknya, dia kata sebagaimana yang saya katakan sabah malam, that is the only way, iaitu mewujudkan satu suasana, iaitu kita lockdown dulu politik ni, bukan lockdown COVID, lockdown political activities, iaitu mewujudkan satu suasana pengisytiharan darurat macam-macam Mageran. Dan kalau Mageran, orang yang terbaik untuk memimpin setakat ini yang ada pengalaman, yang ada pengalaman, ada pengetahuan, dan beliau begitu lama dalam politik ni adalah yang Muhammad Mulya Teguh Razali. Bagaimanapun kita tunggulah nanti sampai hari Selasa, kita tengok apakah 13 Oktober itu tragedi Oktober. Saya tak mau cakap lebih-lebih sebab nanti orang kata saya ni berkempen. Saya memberi pencerahan, memberi informasi apa yang saya tahu. Sekejap lagi kita ulas lagi. Kerana saya khawatir apa yang berlaku kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap, anak-anak muda yang bersama dengan kumpulan Parti Keadilan, mereka akan memberontak. Bila memberontak, apakah kita mau mengundang jalan reformasi jalanan sebagaimana berlaku di Jakarta? Jakarta tak selesai lagi tu. Dan akhirnya Perdana Menteri Presiden Jokowi terpaksa berhadapan dengan rakyat, minta maaf, dan sedang menimbangkan tuntutan rakyat. Kena ingat, kuasa rakyat ni besar. The most powerful power is the people. Is the people power. And kita tunggu dan lihat pada 13 Oktober nanti. Betul. Sebab saya nak masuk satu bab lagi. Sebab dalam keadaan sekarang ni kekelam-kabutan politik yang mengundang segala masalah. Saya Yusof, kenapa ribut taufan melanda negara gara-gara Sultan Ibrahim diterima menghadap oleh Tuan Agong? Itu yang saya heran. Dia nak menghadap, dia ketua pembangkang. Dia pun dah mengantar, dia punya senarai, konon-konon sokongan dapat. Dan dia tak sebut pun siapa-siapa. Yang menyebut ini berbanyak spekulasi berdasarkan daripada Yang Berhormat ahli Parlimen Lembah Pantai, saudara Fadil Fahmi. Maka itu dikut orang kata saya tidak, saya ni. Yang nak menyelamatkan diri apa hal, nak membodi pada. Saya dah beritahu sebenarnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin sudah jatuh. Yang kamu yang berada di ambang kuasa sekarang, di anjung kuasa, jadi takut ke? Ini bukan caranya. Sepatutnya lihat apa yang dah dilakukan oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Dia kata dia nak tengok. Tunggu, dia tak akan memberi reaksi. Bagi dia okey, siapa nak sokong lah. Sebab waktu penubuhan kerajaan Perikatan Nasional dulu, pimpinan Tan Sri Muhyiddin dulu, tak ada paksaan. Malahan pada waktu bila Barisan Nasional kalah, 17 orang ahli UMNO melompat. Kenapa dalam keadaan begini, masing-masing kelang kelibutnya? Sekali kuli sokong bubar dewan. Tapi kalau kes COVID, gantung saja demokrasi itu. Tengku Razali tidak kata dia sokong bubar dewan. Dia kata eloklah ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional ni menarik diri sebab tak ada ertinya berada di dalam Perikatan Nasional. Dia tak kata bubar dewan. Syed Waludin, MN, UMNO PAS, PN, PBM dan PAS. Rasanya tak salah UMNO buat kerjasama dengan PKR, Mufakat Rakyat. Itu kita tak nak cakap. Kalau saya cakap radio, kata saya kempen lagi. Tapi dari logikanya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak balik ke pangkal jalan, dia sanggup meninggalkan DAP, apa ada masalah? Apa ada masalah?
Nak marah dia, siapa baru lepas dulu pun pernah kerja dengan DAP, kena tarik sokongan, tak ada bekerjasama dengan DAP. Apa ada masalah kalau DAP jadi masalah? Apakah DAP itu semata-mata jadi masalah politik negara? Ini pun satu hal juga kena fikir. Mana lebih teruk lagi dan lagi bezakan dengan Perdana Menteri yang ada hari ini, yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan sebagainya. Dan sekarang ini mengundang masalah. Kemungkinan negara berada dalam kucak kacir sebagaimana berlaku di Indonesia kalau ditangkap oleh anak Ibrahim. Jadi benda-benda begini, apakah mereka tidak berfikiran waras? Berfikirlah secara waras. Okey? Sebab saya banyak lagi nak ulas ni. Malas saya nak ulas penangkapan Anak Ibrahim. Tak apalah, biarlah undang-undang melaksanakan tugasnya. Kita berlapang dada, kita tunggulah sampai 13 bulan, ada lagi 48 jam. Cuma yang saya lihat sekarang ni, saya tengok daripada semalam, kemarin 2-3 hari ni, kenyataan Setiausaha Agung Barisan Nasional. Itu yang saya katakan tadi, dia seolah-olah bila dia kata ada 10 perkara. Ya, Tuan Musa ni dia kata sebagai Setiausaha Agung, dia ada tugas dia melaksanakan dasar parti dan arahan pucuk pimpinan. Setakat ini dia kata ada parti putuskan antara lain 10 dasar. Jadi kalau 10 dasar tu the 10 commandment lah. Itu yang saya kata the 10 commandment. 10 commandment ini zaman Nabi Allah Musa dulu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ni mengandung 10 perkara penting. Itu zaman Nabi Musa. Tapi apakah Datuk Anwar Musa ini mewujudkan 10 commandment politics? Sebab nama Musa wujud. Itu saya kata the 10 commandment. Kenapa perlu nak diwujudkan 10 perkara lah, gitu beginilah, untuk seolah-olah rakyat sudah mula melihat bahawa beliau mempunyai 2 kolam. Sekarang jelas dia tak boleh menafikan bahawa dia sebagai ahli kabinet, dia kena pertahankan Perdana Menteri dia. Waktu yang sama, dia kena pertahankan Presiden UMNO dan Presiden Barisan Nasional, sebab dia Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi sepatutnya dia kena bijak, pintar untuk mentafsir sesuatu itu, bukan dilihat sebagai memihak. So dalam saat dia nak mempertahankan kepimpinan Perdana Menteri, akhirnya seolah-olah dia melakukan tindakan macam apa dilakukan oleh Brutus. Dulu dia pernah bercakap, Brutus di Rom. Waktu dia meninggalkan yang oleh Tengku Razali Hamzah, waktu pertandingan dengan Dr. Mahathir, kerana waktu itu dia lari, dia melompat dengan kumpulan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir menang jawatan Presiden UMNO yang diragui, yang berakhir dengan UMNO diharamkan. Ucapan Tan Sri Anwar Musa, dia kata, dia quote kenyataan oleh Brutus di Roma. Apa Brutus kata? It's not that I love Caesar less, but I love Roman more. Jadi kerana itu Brutus ini menusukkan belati ke tubuh ini Julius Caesar, maka matilah Julius Caesar. Jadi sebab saya kata, adakah dia nak menjadi Brutus dalam politik hari ini? Akhirnya besok dia akan kata, it's not that I love Zahid Hamidi less, but I love UMNO more. Maka dengan itu dibunuhlah karier politik Zahid Hamidi dan mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin sebab kenyataan beliau ini saya melihat begini. So kalau rasanya sepatutnya beliau berhati-hati dalam melakukan kenyataan. Sebab cara dia mempertahankan Perikatan Nasional ni, itulah macam zaman Nabi Musa, ada 10 commandment atau 10 peraturan. Ini ada terdapat dalam kitab Taurat. Tadi saya bersembang dengan satu orang tu dalam kitab Taurat, tapi kitab Taurat tak tahu pun kita apa isinya pun, dah lama sangat, berkurun-kurun lamanya. Tetapi mungkin ini New Testament, ataupun dalam masa kalau ini warga Kristian ni, Injil, the New Testament of the Bible. Jadi sebenarnya kita Injil pun ada juga New Testament dengan Old Testament. Ayat ini the new commandment of political thoughts. Kata saya, dia nak marah, dia punya hal lah. Sebab dia kata sebagai Setiausaha Agung UMNO, sebab nasional dan muafakat nasional, besar pangkat dia. Tugas saya adalah melaksanakan dasar parti dan arahan pucuk pimpinan. Setakat ini parti putuskan antara 10 dasar. The 10 commandment. Ini dia cakap, bukan saya cakap. Dia kata, 1. BN sertai kerajaan PN N Block. Sekarang kita ulang satu persatu. Kemudian dia kata,
MPBN menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM. 3. BN berpendirian no DAP, no Datuk Seri Anwar Ibrahim, no Tun Dr. Mahathir. 4. Dia kata Muafakat Nasional menjemput PBM sertai Muafakat Nasional, PBM bersetuju. 5. BN, PAS, PBM perlu bermuafakat untuk elakkan pertandingan 3 penjuru dalam pilihan raya yang ke-15 nanti. Kata dia. Kemudian yang ke-6, BN, PAS, PBM bentuk jawatankuasa 5 orang dari tiap-tiap parti untuk runding kerusi. Dan rundingan katanya telah bermula. 7. BN bertanding atas logo sendiri pula. 8. BN setuju untuk JRS di Sabah bersama PN dan PBS. 9. Setiausaha Agung diarah sentiasa. Ini dia. Setiausaha Agung diarah sentiasa berhubungan dan bekerjasama antara parti-parti komponen dan parti-parti sahabat. Dan ke-10, the 10 Commandment, sentiasa mengadakan meeting jawatan pemandu dan jawatankuasa teknikal. Yang meeting tu mungkin buat kat replika ke Republika. Selagi dasar ini tidak diubah, insya-Allah kita terus menerus melaksanakannya walaupun kadang-kadang menemui kesukaran. Suka apa? Memutuskan dasar tidak mudah. Dia kata memutuskan dasar tidak mudah dan melaksanakan dasar mungkin lebih payah lagi. Itu kata dia, Faiza azamta fatawakkallah. Hebat anak ustaz ni. Now, saya kata mengarut. Kenyataan ini mengarut. Kerana bila dia kata Barisan Nasional sertai kerajaan PM secara en blok, tak betul. Terdapat beberapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak menandatangani SD yang secara en blok. Kalau kita en blok ni, kalau 50 semua sokong Muhyiddin. Tak ada. Ini saya kata pembohong. Jangan kita mengelirukan rakyat. Saya tahulah. Ini saya kena bagi informasi. Ada beberapa ahli parlimen, tak perlulah saya sebut nama. Jadi bila masa pula Datuk Seri Zahid membuat pengumuman sedemikian. Datuk Seri Zahid dia nak buat pengumuman, dia kena ingat waktu dia berucap di Perhimpunan Agama UMNO, dia kata UMNO tidak akan menyertai kerajaan secara pintu depan atau pintu belakang. Itu dalam ucapan dasar beliau sebagai Presiden UMNO. Dan ucapan dasar itu diterima oleh ahli. Jadi bukanlah boleh mengatakan bahawa BM UMNO ni menyertai kerajaan Perikatan Nasional secara en blok. Ini bahaya, ini seolah-olah nak meletakkan kesalahan pada Datuk Zahid Hamidi. Kau dapat jadi menteri. Yang merana Zahid Hamidi, yang kena maki Zahid Hamidi, engkau jadi menteri, kau dapat gaji 20,000, kau jadi hebat. Ini saya marah. Kerana kamu sebagai susah kena pertahankan Presiden. Bukan ada unsur-unsur untuk menyelamatkan diri, untuk mengampu dan sebagainya, kamu melepaskan Presiden. 2. Dia kata MPBN menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu betul. Ini kenyataan dia, MP Barisan Nasional menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi tidak semua. Tidak semua. 3. Dia kata Barisan Nasional berpendirian no Datuk Seri Anwar Ibrahim, no DAP dan no Tun Dr. Mahathir. Ini lagi mengarut. Okey, betul Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada DAP, okey. Tapi Dr. Mahathir, waktu bermulanya keretakan langkah Sheraton, PAS mengatakan mahu supaya Tun Dr. Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sampai akhir penggal. Dan ini disokong oleh UMNO. Jadi dia waktu itu dia susah agung UMNO. Takkan dia lupa itu? Kenapa boleh dia kata no Tun Dr. Mahathir? Cuma UMNO meletakkan syarat menyokong Dr. Mahathir asalkan beliau tidak berasosiasi dengan DAP. Jadi ayat tu kena betul je, ayat tergantung. Bila ayat itu tergantung, kamu mengelirukan. Akhirnya orang marah pada UMNO, orang marah pada PAS. Nanti orang kata PAS ni cakap tak betul. Sebab PAS menyatakan sokongan terbuka. Apa kata Tuan Guru Ajadi? Dia kata kalau boleh biarlah Dr. Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sampai akhir penggal. Artinya menyokong. Dan dia kata no. Bukankah ini ada unsur-unsur seolah menafikan kenyataan Tuan Guru Ajadi?
Bukankah ini seolah-olah kamu bertentangan dengan Presiden UMNO? Okeylah, tak ada kenyataan berhubungan Presiden O'Brien, tak ada. Dan tak ada pula no DAP, betul. Tapi tak boleh kata no to Dr. Mahathir. Ini kenyataan tak betul. Tapi kalau dia kata no to Dr. Mahathir yang mahu bekerjasama dengan DAP, kita boleh terima. Jadi jangan mengeluarkan kenyataan yang melirukan you sebagai menteri. Kalau inilah sifat you sebagai menteri, banyak kenyataan-kenyataan kementerian nanti akan membuatkan rakyat tunggu-tunggu. Macam saya nyatakan, rakyat kaum baru itu tunggu apa dasarnya sekarang. Apa dasar untuk pembangunan kaum baru yang ditunggu oleh warga Melayu? Beratus ribu duk tunggu apalah untuk nasib tanah ni. Kamu bermain politik, saya nak cabar begini. Jangan, sebab tu dia katalah kita ni budak-budak. Yalah, siapa bagi pandangan budak-budak pada dia. Dia seorang, saya the best. I'm the best. Saya marah sebab bila benda ini akhirnya implikasinya pada Presiden UMNO. Kamu sebagai setiausaha yang dilantik, kamu tak kenang jasa ke Setiausaha Agung. Kamu kalah bertanding dengan Datuk Mat Hassan. Keterbukaan hati Datuk Zainal Abidin mengambil kamu sebagai Setiausaha Agung. Diangkat sebegitu tinggi jawatannya. Tapi ini kamu balas. Kenyataan Datuk Zaid kamu sanggah begitu saja. Dan dia kata, jangan lupa ya, dia kata bila no to Dr. Mahathir itu saya terkejut. Walaupun antara Datuk Zaid Hamidi dengan Dr. Mahathir ini memang ada berbalah dari dulu lagi. Tapi kerana PAS kata eloklah kita dengan Dr. Mahathir, okey, dia berlapang dada setuju. Tapi kenapa dia keluar kenyataan no Dr. Mahathir? Bukankah Tan Sri Anwar Musa sendiri juga endakkan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri? Nak mahu menyertai kerajaan Dr. Mahathir? Saya tahu. Ini saya marah. Sebab kenyataan-kenyataan dia buat tu biar kita bertanggungjawab. Lepas tu dia nak kata saya budak-budak baru pandai bercakap, okeylah. 4. Ini yang paling besar satu yang saya rasa yang tak boleh dimaafkan. Kenyataan dia. Dia kata Muafakat Nasional menjemput PPBM itu Bersatu menyertai Muafakat Nasional dan Parti Peribumi Bersatu setuju. Seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong Muafakat Nasional ni. Adakah ini cara kamu sebagai Setiausaha Agung, Setiausaha Sekretariat Muafakat Nasional, cara kamu memberitahu pada rakyat? Jangan lupa Musyarat tanggal 6 Ogos 2020. Musyarat tanggal 6 Ogos 2020, ekoran daripada pertemuan Tan Sri Muhyiddin dengan ahli Parlimen UMNO pada tanggal 21 Julai, sehari selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman penjara selama 72 tahun. Memanglah lepas itu dia kata 12 tahun, tapi hukuman returnnya 72 tahun prison dan denda 210 juta ringgit. Dia berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen UMNO. Waktu itu mereka juga mengheret sama yang Muhammad Teguh Razali. Teguh kata, apa kita nak jumpa? Ini orang yang ada harga diri. Dia kata sepatutnya Muhyiddin jumpa kita, bukan kita nak sembah Muhyiddin. Sekarang ni semalam dah jatuh hukum. Agak tengah mengamuk tu, ahli-ahli UMNO tengah mengamuk tu. So, Teguh Razali dia tak mau. Dia tak masuk. Tapi yang lain, ada yang saya katakan, ada ahli parlimen bertanya pada Sri Muhyiddin, this is the way how you pay UMNO. Apakah ini cara kamu membalas jasa UMNO yang mengangkat kamu sebagai Perdana Menteri? Oh, tak. Saya tak akan campur dengan undang-undang ni. Dan saya pun nak beritahu, saya pun nak menyertai Muafakat Nasional. Dan kenyataan belah itu disahut oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Dia kata hasrat Tan Sri Muhyiddin dan Parti Peribumi Bersatu untuk menyertai Muafakat Nasional akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal. Dan saya sendiri akan berbincang dengan Tuan Guru Haji Awang. This is the reality. Bukannya Tuan Guru Haji Awang pula pergi mengundang Tan Sri Muhyiddin pada dalam Muafakat Nasional. Perikatan Nasional diwujudkan, diasaskan 2 minggu selepas Muafakat Nasional terbentuk. Mereka mewujudkan konon-kononnya Perhimpunan Menebus Maruah Melayu. Dan kenapa dijadikan ini alasan? Dia kata dia kata MN Muafakat Nasional menjemput dalam mesyuarat itu. Pengurusinya Datuk Mat Hassan bersama dengan Tuan Ibrahim. Setiausaha dua-dua ada, satu Datuk Taqiyuddin, satu lagi Tan Sri Anwar Musa.
Mereka ini adalah ahli kabinet dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Akhirnya diputuskan untuk menerima kemasukan. Menerima kemasukan bukan mengundang. Nak bodek biarlah tahap cantik sikit. Kamu nak membodek, kasih bodek, kau bodeklah ke mana pun. Tapi jangan kamu lampiaskan. Akhirnya kerana kenyataan kamu itu, orang maki Zaid Hamidi. Kenyataan kamu itu seolah-olah ahli UMNO ni tak ada harga diri. Kita mengundang mereka. Mereka nak bunuh kita, kita undang dia masuk. Ini yang buat saya marah. Bukan ahli UMNO tak tahu. Parti Perubumi Bersatu ni, dengarlah kenyataan Tan Sri Muhyiddin tiap malam yang keluar dalam YouTube. Parti yang dah kelongkang. Begitu hina UMNO ni di kacamata Tan Sri Muhyiddin. Yet kamu nak undang dia masuk. What type of leader you are, Tan Sri Musa? Sorry lah, saya baik dengan dia. Tapi bila keluar kenyataan begini, the 10 komitmen yang dikeluarkan itu bercanggah. Bahasa dia lah comel sikit. Ya lah, lepas ni Tuan Faizal nak sanggah saya, nak kata saya macam-macam, katalah. Ini keadaannya supaya rakyat tahu. Saya menyengarkan supaya rakyat faham. Maaflah, saya tak ada nada tinggi sikit. Nada tinggi. Dan saya nak cuba supaya geram. Saya geram apabila seolah-olah didewakan. Tan Sri Muhyiddin Yassin itu hebatlah. Perdana Menteri, Abah. Bahawa Parti Perubumi Bersatu ni hebat, perlu diundang. Batuk, geram betul lah. Maaflah ya. Dia Aizat tukar dari kali hijau. Saya minum kopi, tak rasa. Tak, ini kenyataannya apabila perkara 4 dalam 10 amendment itu, dia kata MN menjemput PPBM menyertai, menjemput lain. Dan Syah, boleh ke buang Tan Sri Musa sebagai Siswa Agung Barisan Nasional? Itu pulaklah pada kita tak tahu. Ini Barisan Nasional ni kalau nak pecat ke nak apa, kurang pada presiden, 3 presiden yang ada sekarang lah, 4 presiden. Iaitu Parti UMNO, Parti MCA, MIC dan tak silap saya rasanya parti apa satu lagi tu. Rakannya Parti Cinta Malaysia rasanya. Betul, Sam. Saya rasa nak muntah bila diundang PBM. Cubalah kata bahawa Muafakat Nasional bersetuju menerima kemasukan PBM. Okeylah, ini tidak mengundang. Jadi yang kena makinya Zaid Hamidi. Ahli-ahli UMNO mulalah marah. Kamu nak jadi Presiden UMNO ke? If you want to be the Presiden UMNO, cakap sekarang. Kempen dia sekarang. Jadi bila dia sanggah, bila keadaan begitu, sebab itu kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Abdul Aziz itu ada benarnya juga. Kalau tak, saya nak duduklah masuklah PBM, keluarlah daripada UMNO ni. Sebab saya ingat lagi peristiwa tu. Kenyataan itu jauh tersasar. Keputusan yang dipengusikan oleh Datuk Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden UMNO dan Tuan Haji Ibrahim Tuan Man. Keputusannya menerima kehadiran PBM menyertai Muafakat Nasional. Menerima dengan mengundang dua perkara yang berbeza. Seolah-olah kita ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Begitulah. Sudahlah kita dihina, UMNO ni dihina. Lepas tu diperhinakan lagi, UMNO mengundang lagi. Orang tak kata hina dah ni. Bukan pipi hidung tak mancung, pipi tersorong. Orang kata UMNO ni bakal. UMNO ni bongok. Dah tahu orang nak bunuh awak, undang lagi. Itu yang saya marah tu. Kenyataan mengundang. Dah tahu kehadiran Muafakat Nasional, lain tidak. Adalah untuk memertabatkan agama bangsa. Kita bersatu dah UMNO dengan ni. PBM ni mewujud Perikatan Nasional, nak bunuh, nak pecah Muafakat Nasional. Lepas tu kita undang. Bodoh sangat ke? Maaf cakap lah. Ini kenyataan yang saya tak boleh terima. Dan beliau sepatutnya menarik balik kenyataan itu. Perbetulkan balik. Be a gentleman lah. Ngaku saya dah silap apa semua tu. Saya lebih menghormati beliau kalau begitu. Kemudian perkara 5. Dia kata Barisan Nasional PAS PBM perlu bermuafakat agar tiada pertemuan 3 penjuru dalam PRU 15. Hey, hello brother. Apa berlaku di Sabah? Macam mana kita mampu mempertahankan keadaan ini? Di Sabah sendiri pun Parti Perubumi Bersatu dah tunjuk bahawa mereka nak jadi abang besar. Kerana presidennya adalah Perdana Menteri.
Belum apa-apa lagi pun PBM dah umumkan Muhajiri sebagai Ketua Menteri. Nak bertanding sampai 40 kursi. Belum apa-apa lagi pun Parti Pribumi Bersatu dah mengumumkan mereka nak bertanding 50 kursi Parlimen. Kamu nak berunding apa kalau itu ketetapannya? Nak pertahankan apa? Tak ada 3 penjuru. Saya mengatakan bahawa bukan 3 penjuru, 7 penjuru pula di Semenanjung nanti. Mungkin ada warga UMNO yang rasa sakit hati sangat dengan keadaan begini. Tapi buruknya kepada siapa? Kerana datang pada Presiden lah. Akhirnya Presiden dipersalahkan. Ni yang saya marah. Belum lagi bab sepihak lagi kita akan cakap lagi ni. Jadi bila dibuat kenyataan begitu, dia kata untuk mempertahankan supaya tidak berlaku pertembungan 3 penjuru dalam PRU 3. Satu benda yang amat mustahil. Kerana kita tahu Parti Pribumi Bersatu ini tidak ikhlas. Dan apa berlaku di Sabah adalah satu kenyataan yang jelas. Dah setuju tak bertanding banyak-banyak ini, dia pergi letak juga calon. Akhirnya bertambung UMNO, wakil-wakil UMNO dengan calon-calon bebas yang ditaja oleh PBN. Sebab itu saya kata, Parti Pribumi Bersatu ni, tangan kanan menghulur salam, tangan kiri bersedia dengan berlati untuk menusuk pada badan kita. Ini yang saya lihat. Kemudian sebenarnya warga UMNO sudah hilang kepercayaan kepada PBM. Warga UMNO dah tak ada percaya lagi dengan PBM. PBM tak ada urang. Parti dia baru lagi bertaraf penaja. Nak menenggik dengan muafakat nasional. Jadi perlu apa ada muafakat kalau nak memastikan supaya tak ada bertembung 3 penjuru. Kalau mereka biasa melompat, mereka biasa khianat. Waktu mereka berada dalam UMNO, mereka bersikap khianat pada UMNO, melompat dalam PBM. Apakah kita boleh percaya dengan kenyataan mereka? Okey, cukup, kami dapat 7 kursi. Mereka mahu lebih. Bagaimana pula dengan kenyataan Presiden UMNO? Kita akan pertahankan kesemua 17 kursi. Mereka akan minta. Jadi perunding apa benda? Dia tak ada lain dekat, bukan mereka mahu menjadikan supaya muafakat nasional ini diperbodohkan. Satu landasan untuk menjamin masa depan politik mereka yang semakin gelap gelita. Apa marah saya? Marah tak? Siapa ni? Saudara saya sendiri. Oi, jika BN UMNO aspek makan Sabah, kenyanglah PBM. Tak, saya nak marah. Marahlah. Nak saya melihat bahawa kadang-kadang keikhlasan warga PAS, keikhlasan warga UMNO menyatu begitu begini, jadi rosak kerana ada orang begini. Muafakat nasional jadi kelam kelibut kerana adanya orang yang begini, yang mempunyai kepentingan politik. Bila nanti sebagai Perdana Menteri, terus nak bodik Perdana Menteri sehabis mungkin. Okey, masuk the 6th commandment. Apa kata dia? BN, PAS, PBN membentuk 5 orang jawatan kuasa tiap-tiap parti bagi merundingkan agian kursi menjelang PRU 15. Dan rundingan sedang berjalan. Takkan kamu 5 orang aja menentukan untuk nasib UMNO ni? Saudara makna, betul salah kita kerja dengan PBM. Takkanlah 5 orang ini, jawatan kuasa teknikal ni, masuk berunding untuk menentukan hala 7 atau masa depan nasib UMNO. Kerana 5 orang ni, kerana dalam tu ada 2, satu PAS, satu UMNO, lepas tu ada lagi PBN. Benda ni tak masuk akal. BN, PAS, PBN membentuk 5 orang jawatan kuasa. Tiap-tiap parti merundingkan agian kursi menjelang PRU 15. Rundingan sedang berjalan. Kalau rundingan beritahulah. Apakah semua majlis tinggi diberitahu? Mana bila hilang jawatan menteri itu, baru Anwar Musa tahu langit tinggi ke tak? Betul. Betul. Tiada masalah dengan rundingan. Tapi mampukah pimpinan PBN menutup mulut waktu kita berunding ni? Dia kata PBN, PAS, BBM ni membentuk 5 orang apa semua tu berunding. Waktu kita berunding, mampu ke
pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni menutup mulut pemimpin dia yang begitu celupa, macam seperti Wan Faizal, ahli-ahli PBM begitu celupa, termasuklah Speaker Dewan Negara pun. UMNO ni kena terima kasih lah Presiden Muhyiddin kerana memberi jawatan menteri kepada mereka. Ya Allah, kalau depan saya ludah muka dia tahu, kamu dengan 6 kursi je kamu boleh kata kita pula berterima kasih. Oh, saya tak boleh terima kenyataan begitu. Mereka pula mendakwa bahawa kejayaan di Sabah itu kerana Perikatan Nasional. Yang bekerja sampai sekarang ni, bertarung dengan maut sekarang ni, yang dijangkiti COVID-19 ni, bukan warga UMNO, bukan pemimpin UMNO, bukan menteri daripada UMNO. Mana daripada PBN? Mana ahli PBN yang bertukuh lumus di Sabah? Tapi bila menang, PBN. Kerana itu kena bagilah PBN ni sebagai ketua menteri. Nak berunding apa kalau orang macam ni perangainya? Kalau macam ini, put a full stop, tak payah nak berunding dah. Kemudian ini komitmen yang ke-7. BN bertanding atas logo sendiri. Lagi saya tepuk lagi. Apa alasannya? Maka akan wujud 2 parti yang bertanding dalam pilihan nanti macam mana di Sabah. Satu Barisan Nasional, satu Perikatan Nasional. Lambangnya lebih kurang sama. Akhirnya rakyat pengundi pening kepala. Dan mereka akan meletakkan calon mereka. Mereka melakukan sabotaj dari belakang. Kita jelas terus terang saja. Bila raya akan datang, kenapa hanya ditujukan Barisan Nasional saja yang akan bertanding atas logo sendiri? Bagaimana dengan warga PAS? Apakah PAS akan bertanding atas logo apa? Logo BN ke? Logo PN ke? Logo PAS ke? Nak buat kenyataan, kena fikir semua. Jangan ikut sedap mulut saja. Jangan ikut suka hati mak bapak kamu aja. Ini parti UMNO. Saya minta maaf lah pada warga Petirih. Bukan saya marah pada pemimpin anda. Saya marah kerana keadaan ini merosakkan parti kita. Again, buat bincang. Memang kita nak bincang. UMNO Barisan Nasional dah cantik dah berbincang dengan PAS. Dah wujud Muafakat Nasional. Bincang ada elok. Ini sekarang ni apa jadi ni sekarang ni? Sekejap lagi kita masuk. Kemudian dia kata apa? BN setuju bentuk JRS di Sabah bersama PBS. Masa bila menandatangani perjanjian kemasukan PBS dalam Perikatan Nasional itu, ada wakil UMNO, ada wakil Barisan Nasional. Kenapa kamu mengapuri mata rakyat? Buktikan. Tak ada. Sedangkan dulu lagi waktu PBS memerintah di Sabah, kemasukan UMNO kerana kita tak mau melihat penguasaan PBS di Sabah kerana ada agenda demi matlamat agama, bangsa dan negara. Tak perlulah saya nyatakan secara terbuka. Masalah besar bila PBM menjadi pemerintah negeri Sabah. Tapi akhirnya bila mereka kalah, mereka bersedia pula untuk bersama dengan Barisan Nasional. Okeylah. Tapi UMNO ada pengalaman silam dengan PBS. Parti PBS dia bukan parti Islam, dia parti yang berpijak pada agama. Dia mewakili masyarakat bukan Islam di Sabah. Tentulah ada agendanya. Yang berlaku tentang Quran, ada sebut nama Allah apa semua tu. Itu PBS lah. Yang gambar salib waktu mereka memerintah di Sabah, semua bagi pada sekolah untuk menyebarkan Syiah Kristian. Zaman PBS lah. Masa bila pula lah Barisan Nasional bersetuju? Yang sign menandatangani perjanjian itu antara pimpinan daripada Perikatan Nasional dan PBS. Kita tak masuk pun. Sulaiman Hassan, penjelasan Datuk buat saya faham mengapa Tan Sri Anwar Musa kalah bertanding jawatan timur. Memang begitu. Itu keadaannya. Keikhlasannya tak ada. Saudara Sulaiman Hassan, kau kata macam mana pun orang Negeri Sembilan tu elok ke tu. Kau kalah Tok Mat tu sebagai timbalan. Presiden Tok Zahid rojak jadinya.
Bila dia kata BN setuju membentuk GRS, gabungan rakyat Sabah di Parti Sabah bersama dengan PBS dan PN. Saya tak boleh terima. Kerana pengalaman Parti Rakyat Pilihan Kecil di Perdana Negeri Sabah telah menyerlahkan sikap tidak jujur, angkuh orang PBM ni. Saya kena tahu orang PBM ni angkuh. Mentang-mentang presidennya, walaupun partinya masih bertaraf, bertaraf penaja, kerana presidennya Perdana Menteri, mereka merasakan dia ada rule, dia oranglah segala-galanya, kita kena tunduk. Saya tak marah Tan Sri Anwar Musa nak bodek dan Tan Sri Muhyiddin sebab itu dia sebagai ahli kabinet. Tapi jangan meletakkan UMNO ni seolah-olah seperti parti yang tidak ada bermaruah. Itu yang saya marah. Keputusan-keputusan ini ambil oleh UMNO mestilah dibincang dalam majlis tinggi, akan dikaji pelbagai sudut. Alhamdulillah, nampak? UMNO the only unforgettable. So Nur Fatimah, sabar-sabar Dato'. Ni sakit jantung pula. Mereka ni memanglah nak menghancurkan barisan. Nur Fatimah, memang mereka mahu mematikan UMNO. Dengarlah sabar malam. Tu, jadi. Dan inilah sifat mereka. Kalau kita jadi akhirnya apa yang berlaku di Sabah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Yang bagai nak mati orang UMNO bekerja, yang sekarang ni bertarung dengan maut yang kena jangkitan COVID-19, warga UMNO, tapi yang senang lenangnya PBN. Syarimat UMNO Musa telah merosakkan UMNO PBN. Memang pun, sebab saya marah. Akhirnya semua terkait. 3 ayat ke-9. Ini komitmen rukun ke-9. Setiausaha Agung diarahkan sentiasa berhubungan dan bekerjasama antara parti dan parti Sabah. Bahawa dia telah diarahkan untuk sentiasa berhubungan. Tak ada siapa nak tahan kau lah, kau nak berhubung dengan siapa pun. Tak ada masalah pun semua parti ni. Tapi bila dia berhubung 3 orang. Dia Setiausaha Agung daripada Barisan Nasional. Dalam Muafakat Nasional. Berhubung dengan Datuk Takiuddin. Setiausaha Agung PAS. Kemudian Setiausaha Agung PBM Hamzah. Tiga-tiga ni menteri dalam kerajaan kabinet Tan Sri Muhyiddin. Tentulah keputusannya akan dibuat mengikut kehendak acuan Tan Sri Muhyiddin. Yang dalam tapnya tiap-tiap malam kita dengar tu, gila lah saya kalau nak masuk UMNO balik. UMNO ni parti dah kelongkang. Tak dengar ke? Warga UMNO ni buta ke? Warga UMNO ni pekak ke? Telinga kuali ke warga UMNO ni dengan kenyataan begitu? Jangan lupa parti pribumi ni diasaskan untuk membunuh UMNO. Itu pertama. Jadi yang ke-10 ni kan komitmen ni ke-10. Dia kata sentiasa mengadakan meeting dengan jawatan pemandu dan jawatan kesehatan teknikal. Meeting lah. Jadi buatlah meeting berkali pun. Nak jumpa kat Publika ke, sambil sigar. Kita buat begitu, kita buat begini. Halo, ini UMNO lah, parti yang ada maruah. Jadi inilah 10 komitmen Tan Sri Anwar Musa yang akhirnya orang melihat seolah-olah UMNO ni tak ada maruah. Inilah keadaannya. Saya kalau itu keadaannya, memanglah geram saya. Dan, kita malas cerita dah pasal bab dia tu. Sekarang ni kita masuk bab Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Macam saya katakan semalam, bahawa kenyataan-kenyataan yang disiarkan dalam media sosial berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada jerangkap samarnya. Semalam saya dah beritahu, hari ini sudah ternyata dan terselah apabila pihak polis telah pun menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berjumpa yang untuk disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Begitu cepat mereka mahu mengambil keputusannya dan dipanggil ke Bukit Aman itu pada tanggal 13 hari bulan. Tarikh di waktu Duli Yang Muhammad Datuk Agung telah pun menitahkan. Ini sifat bagi saya yang mencabar Agung. Dia dah minta date, Agung dah bagi date, mentitah. Biarlah dia berjumpa dengan Agung dulu. Nak siasat kemudian balik dari sana, tunggu dekat depan sana tu.
Kalau perlu tangkap, tangkap. Ini tidak ada usaha seolah nak menghalang. Jadi Din, Datuk boleh tak UMNO pecatkan si Anwar Musa dulu? Anwar Musa bukan Susah Agung UMNO. Susah Agung UMNO sekarang Datuk Ahmad Maslan. So, masa hari harap 13 Oktober ni kerajaan Abah jatuhlah. Saya dah katakan bahawa kerajaan Abah ni dia tidak akan jatuh begitu mudah. Sebab itu saya marah kalau orang nak tahan. Kita tengok ni, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dijangka akan membuat beberapa pengesahan terlebih dahulu selepas Presiden Parti Keadilan ni menghadap beliau dan menerangkan, menceritakan segalanya. Ini apa kata pakar undang-undang dan perlembagaan daripada Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Ahmad Kamal Nik Mahmud dalam akhbar Sinar. Dia kata ini adalah tindakan yang biasa dilakukan bagi memastikan sesuatu dakwaan itu betul atau tidak. Jadi tuanku akan periksa, cek satu-satu. Kenapa polis tak panggil hari Isnin? Abang Nun, inilah saya katakan, kenapa tak panggil? Bila tanya dengan saya, kenapa polis tak panggil hari Isnin? Kenapa jatuh hukum Datuk Najib ke dalam pada 20 bulan? Kenapa tak buat pada 19 bulan hari Isnin? Kerana 20 bulan itu adalah tarikh Tan Sri Muhyiddin disingkirkan daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Yang ini pula kenapa buat pada apa ni tak panggil besok hari Isnin? Kenapa mesti pada hari dia nak menghadap Agung? Inilah masalahnya. Jadi menurut apa ni Profesor Dr. Niamat Kamal, dia kata dari aspek perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong boleh menjalankan kuasanya untuk menentukan sama ada wujud atau tidak majoriti yang diakui Dr. Seri Anwar Ibrahim. Baginda mempunyai segala apparatus. Jangan kita perkecilkan Agong kita ni. Kerajaan ini kerajaan Di-Pertuan Agong. Hanya selepas saja Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri diubah menjadi kepada urusan kerajaan. Dulu semua surat menyurat urusan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba sekarang ni kita dah beralih bertukar pada urusan kerajaan. Jadi beliau kata ini Yang Tuan Agong boleh menjalankan kuasanya untuk menentukan sama ada wujud atau tidak majoriti yang diakui oleh Anwar Ibrahim. Jadi proses verifikasi tersebut bukan mudah dan ia amat penting untuk Sri Paduka Baginda melihat bukti sokongan majoriti kepada Anwar seperti kenyataan bersumpah SD. Betul ke ada ke tak ada ke? Sebagaimana dinyatakan oleh Tengku Razali Hamzah, dia kata tak boleh diturunkan seseorang itu daripada jawatan Perdana Menteri melalui SD atau melantik seorang itu hanya dengan SD. Ini adalah satu benda yang melanggar intipati perlembagaan. Yang Muhammad Tengku Razali bukan cara-cara orang, dia lama dalam parti, dia lama dalam politik. Ada kalangan ahli parlimen tak lahir lagi pun dia dah jadi ahli parlimen dah. The longest serving member of parliament in Malaysia is Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Jadi bila dia kata tak betul tu, tak boleh dijatuhkan seorang itu dengan SD, tak boleh dinaikkan seorang itu melalui SD, itu betul. Sebab itu sekarang ni kita kena perbetulkan balik. Saya berdoa pada Allah SWT, ini cakap terang, kena kempen lah. Saya berdoa pada Allah SWT supaya Agong terbuka pintu hatinya, wujudkan magiran bagi Tengku Razali pegang. Setahun 2 tahun ni dia patulkan habis semua. Sebab sekarang ni banyak sangat. Siapa ni? Saudara Walid, ini fake news dari RPK. Well, benda tu tadi dia apa ni TV3. Dan kita pun tak nampak lagi. Saya tak kata kita tunggu penafian ataupun pengesahan pihak polis. Pihak polis harus menangkap kalau fake news ni, maka kena beri penjelasan lah. Saudara Kamarul Kamal. Apa dia Kamarul ni? Assalamualaikum Datuk. Wajarkah semua ahli MP UMNO disarankan membuat laporan polis seandainya tidak menyokong Bang Non? Jadi kita boleh menilai siapa yang menyokong Bang Non dan siapa yang tak menyokong. Tak, soal isu sekarang ini bukan isu sokongan pada Anwar Ibrahim. Soalnya sekarang ni ahli parlimen UMNO sendiri sudah hilang keyakinan serta melihat sikap mereka-mereka ahli PPBN yang berada di anjung kuasa sebagai menteri. Ini nak tanya lah, kalau betul-betul lah mereka telus dalam undang-undang, bawa lah Azmin Ali itu ke mahkamah. Sebab bukti dah ada, orang yang kena pun ada, yang orang nak tunggu sekali. Kenapa dilindungi? Sedangkan yang lain dibawa ke mahkamah.
Itu persoalannya. It's not the pot calling the kettle black. Ini bukan belanga mengatakan buntut the cherry itu hitam. Tetapi both of them are black. Dua-dua dah hitam. Jadi sekarang ni bawa semua ni, takbirlah negara dengan baik. Rakyat berbelapang dada waktu Tan Sri Modi menjadi Perdana Menteri. Okey, tetapi cakap tak sempat bikin. Bila dia kata pemberian prihatin, bantuan prihatin, tak semua dapat. Gambaran diberikan cantik molek, tapi akhirnya Makcik Kiah kecewa. Pakcik Sidih duduk termenung lah, dia pegang duit tersiling lah, garut tengok sekepang dua cik garut. Lelaki boleh cakap aram jadah sungguh, kena tipu no. Makcik-makcik yang duduk kat kampung tu, pakcik-pakcik duduk kampung tu, dia nak ke laut pun tak boleh, musim hujan. Nak ke laut tak boleh, nak nori getah tak boleh. Duduk ambil duit seposen, duduk keping, cabut janggut. Sambil tu aram jadah sungguh, kata boleh dapat 1,600, kata dapat tak ada pun. Lepas tu ada pula memberi kenyataan, anak-anak muda yang berusia 21 tahun boleh mendapat bantuan RM200. Ni saya nak bagi terus terang lah. Pelajar-pelajar yang belajar di college community, Sekupang pun tak dapat. Jadi kamu membohong. Bila dia kata no one is left behind, akhirnya apa dia buat? Dia kata bahawa sekarang 2-3 hari lepas saya dah cakap berkali-kali. Mana jangan ingat Abah kali ni Abah pegang rotan. Nak rotan orang lah ni. So menurut pakar undang lagi, saya pergi, dia kata dari aspek perlembagaan Tuan Agong boleh menjalankan kuasanya untuk menentukan sama ada wujud atau tidak majoriti di Ketua Dewan Brian. Proses verifikasi tersebut bukan mudah dan ia amat penting untuk si Paduka Baginda melihat bukti. Jadi si Paduka Baginda puas hati, setelah puas hati, maka dia akan memanggil Tan Sri Muhyiddin. Jadi yang terjah tak sokong buat apa? Biarlah. Agong akan panggil dulu yang Tan Sri Muhyiddin ini menghadap. Dia tegah ni amat Khamis, lepas itu terpulang kepada Sultan Abdullah untuk membuat verifikasi lain seperti memanggil setiap ahli Dewan Rakyat untuk menghadap ke Istana Negara. Kaedah ini pernah dibuat di Perak. Ketika Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin melawan Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir berhubung isu jawatan Menteri Besar ni itu katanya. Jadi terdahulu Anwar mengesahkan beliau akan menghadap Tuan Agong pada Selasa ini pada 13 bulan dan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti yang menyokong. Dia tak sebut pasal nama, dia akan sembahkan. Yang kamu rasa tak sedang hati ni apa hal? Ini yang banyak ahli-ahli parlimen ni, dia rasa saya tak ada menyokongan, rasa guilty pula. Apakah kamu telah dipanggil? Tak ada pun saya dengar Nazir Aziz, tak ada buat kenyataan apa pun. Tajir Rahman senyap, Datuk Seri Najib senyap, Yang Mulia Tengku Razak senyap, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Sebab itu Datuk Zahid kata, kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat dulu. Jangan jump to the conclusion. Kalau dia sebut nama satu persatu dan Agong panggil nanti, nyatakanlah pendiriannya apa yang telah kabut ni. Saleh Abdul Latif boleh diibaratkan lebih gula dari kopi. Betul tu. Nah, Anwar Ibrahim dia kata saya mempunyai I have enough numbers which is more than 120. This doesn't include Dr. Mahathir. Style dia lah. Dia tak sebut pun I got this with me. Tak ada, dia tak sebut nama pun. Nama ini persepsi yang keluar dalam mungkin dalam website, orang dia kata begitu, orang dia kata begini. Daripada Fadil Fahmi, ahli parlimen ahli parlimen Lembah Pantai. Zazali, relax lah dulu. Betul, sepatutnya kita relax. Biarlah dia jumpa Agong. Yang kita nak kelang kabut ni apa hal? Masalah sekarang ni, saya heran ahli parlimen, dia jusuhnya. Aziz Rahim tak ada buat kenyataan lagi. Norma tak buat kenyataan lagi. Macam mana? Ada Yusof buat kenyataan, Wabi Nizar dari Parit buat kenyataan. Siapa lagi? Yang Muhammad daripada Greek, Hasbullah buat kenyataan. Lepas itu ahli parlimen Cameron Highland buat kenyataan.
Datuk Syariah Kasim buat kenyataan. Tapi tak ada pula kita dengar kenyataan daripada ni Datuk Rizal, Kari Jamaluddin. Ahli UMNO bukan seorang, bukan 5-6 orang aja. Jadi jangan kita jambut. Kita biar dulu. Di Selangor ada Norma, mantan ahli UMNO, sahabat bernam Fakiah, yang merasakan diri dia terabai dan melompat kotak dapur, besar kemungkinan dia akan masuk sokong Anwar Ibrahim. Jangan lupa. Kita TV pun bekerja lah pergi jumpa Fakiah, ahli parlimen sahabat bernam. Wabi nyatakan pendirian Wabi. Kan apa hal sekarang nak minta pendirian lah, nyatakan sokongan. Let Anwar Ibrahim menghadap Agong, tuanku ini keadaannya. Agong akan panggil ada orang. Jadi sekarang ni, kalaulah betul pula kata ni apa ni Bukit Aman memanggil Anwar Ibrahim pada hari yang sama, ini menghina Agong. Ini menghina Agong. Titah perintah. Agong telah merintahkan perintah. Okey, Datuk Anwar Ibrahim disilakan menghadap. Tiba-tiba Bukit Aman kata no, kita nak siasat. Itu menghina. Itu menghina. Besok orang pula buat laporan. Buat Azhar Hakim kan dia semua sembang. Dan banyakkan dia orang ni sembang dia lebih. Pas tak nampak ke perangai ini yang bila dia tak nampak ke perangai Azmin Ali ni, perangai Hamzah tak nampak. Yang buat laporan tu mungkin arahan Abah ke Datuk. Ini pun lagi satu lagi, ini Azwan Ali, saya pun tak tahu. Tiba-tiba je meletup. Mereka buat laporan. Dari mana datangnya nama itu timbul? Siapa yang mengeluarkan? Saya kalau dapat satu persatu saya akan baca lah dulu. Sebab itu saya dapat dari some of the list, tapi saya tak baca. Sebab saya pun kurang percaya. Apakah ini juga fake news? Jadi kadang-kadang dalam sekarang ni kena terimalah hakikat dunia tanpa sepadan. Ya Bosir, mereka takut duit tak masuk, kantung lagi. Ini masalah ya bila mereka meletakkan kepentingan diri. Kabul Kamal, Assalamualaikum. Boleh ke parti DAP dan sekutunya mengambil alih pentadbiran negara atas percakaran dan perpecahan? Tak boleh. Dia mengambil pentadbiran lah kalau mereka mendapat 112 sokongan. Kalau ada 112 ahli parlimen bersama dengan DAP dah perintah. Tak ada 112 tak boleh. Walaupun percakaran sembarang masa tak ada. Dan tadi saya dengar Lokman Adam dia kata dia pun nampak gayanya dalam keadaan begini, the only person yang boleh diharapkan untuk menenteramkan keadaan yang tidak memihak. Memang dia tak akan memihak dan disukai oleh semua kaum. Tidak lain tak bukan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Pertama, dia tak ada kes. There is no baggage. Kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri ke atau pengurusi Mageran ke, dia tak ada baggage. Tak ada di belakang dia tu ada kes-kes yang dia tak ada rogol bini orang, dia tak ada korupsi sepanjang dia menjadi pengurusi Petronas. Malahan duit dia habis. Duit dia habis bagi dia beli bank, bagi pada UMNO. Dia beli tanah 200,000 bagi pada UMNO. Jadi dia tak ada rekod. Kemudian dia disenangi oleh istana, memanglah kerabat raja ya, blood is thicker than the water, brother. Kerabat dia raja panggil dia Ayah Ali. Tapi dia hormat, sembah lagi tuanku. Dan ini kerabat raja bila majlis raja sidang, kali majlis raja dia akan cakap, payah sangat kita lantik Ayah Ali lah. Dah bagi orang ni tak betul, biar dia tenteramkan keadaan. Sebab Ayah Ali ada pengalaman. Pandangan saya lah. Itu yang dilontarkan oleh Saudara Lokman Adam. Saya dengar tadi, kredit kat saya. Bahawa pemikiran Lokman Adam ni jauh juga. Betul pun. Siapa lagi nak diharapkan sekarang? Sebab nak lantik Datuk Zaid Hamidi masih dalam perbicaraan. Nak lantik Datuk Najib tak boleh. Sebab Mahkamah dah jatuh hukum, masih lagi dalam perbicaraan. Nak lantik ini Tok Mak Hassan tak boleh, dia bukan ahli parlimen. Yang ada seorang lagi, Datuk Ismail Sabri, tapi tak ramai sebagai naib presiden. Ada lagi seorang lagi naib presiden, Datuk Mahathir Khalid, itu daripada UMNO. Kalau begitu apa kata Tuan Guru Haji Ali?
Sedangkan Tuan Guru Razak dia awal-awal dah bagi tahu dia tak berminat jadi Perdana Menteri. Dia nak jadi special envoy to the Islamic country. Tuan Ibrahim tak kisahlah pada dia. Tapi Tuan Ibrahim ni dihina oleh mereka, bagi jaga pun, jaga apa ni, kementerian, jaga tong sampah, kementerian alam sekitar. Orang baik. Dia sebenarnya banyak orang tak tahu Tuan Ibrahim ini adalah guru agama kepada dunia Mahmudiyah Pertuan Agong. Tapi dia pun menghormati Abang Malik Teguh Razali. Yang tak sangat ni kalau bagi pelantikannya suka sangat, satu Anwar Musa, yang kedua Taqiyuddin. Kalaulah terbuka hati aku bagi melompat lah tu. Saudara Aiman Muhammad, saya dengar Dr. Luqman Adam cakap betul. Yang ada pengalaman untuk mententang keadaan dan dia tahu agama ekonomi. Dan dia tahu di mana duit Petronas yang boleh digunakan untuk menyelamatkan negara. Tapi tu Dr. Mahathir tak suka juga. Dr. Mahathir dah tak ada apa dah, dia tinggal 6 kursi je. Lebih kurang macam ini apa Muhyiddin je. Dia tak suka pun tak kisahlah. His time is already over. Dan saya tak yakin lah, dia tak suka pun dia dah buat apa je. Keadaan dah berubah. Saya Rimat, kita harus, saya rasa rakyat. Tapi Teguh Razali sudah berumur 80 tahun. Boleh lagi ke? Pesawat Razak? Boleh. You tak tahu, saya satu hari tu, saya pergi ke rumah dia, saya tengok dia tengah berenang. Ada kolam renang depan rumah dia tu. Saiz dia Olympic size. Dia kata saya satu hari saya buat 20 lap. Saya terkejut. Saya sendiri kena 10 lap mencungap. Dia ada stamina. Lah, anak raja. Dia tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tak ada nak fikir bukan-bukan. Isteri tak ada. Anak tak ada. The best choice now we have. Kalau saya nak kempen, tapi saya memikirkan the only best choice yang kalau dia jadi Perdana Menteri ke, dia jadi pengurusi Magaran pun, dia tidak akan ada mewujudkan kronisma. Tak ada kroni. Sebab anak-anak tak ada. Betul. Saudara Fazil Yuk. Teguh Razali lebih lama daripada Dr. Mahathir jadi ahli parlimen. Dr. Mahathir bertanding 1969 kalah. Kalah dengan Bapak Mujahid di Alor-Star Selatan. Warsi Dato' SH tak boleh ke? Dato' SS apa ni? Dato' SS apa? Dato' Isyamuddin. Allah, Isyamuddin berat lah jadi macam bapak dia, menangis nanti kita. Dato' Isyamuddin tak boleh ke PM? Dia kan anak mantap. Tak boleh lah kita. Kita tak boleh lah. Sudah sampai masanya, tak semestinya anak PM kena jadi PM. Ini yang rosak negara kita ni. Kena ada kasta dan sebagainya. Rosak. Kita sekarang ni dalam keadaan penentuan. Siapa tulis ni? Siapa dia jadi PM? Lawak ke ni Zahrin Hadi? Betul lah. Kita dengar apa-apa ini, apa kenyataan Zahrin ni, maki je teruk. Tak. It is long way to go. Kita mahukan satu orang untuk memerintah negara ni bukan mudah. Bukan mudah. Pertama dia kena baik di peringkat seluruh dunia. Dan Teguh Razali dia ada hubungan dia dengan seluruh dunia. Dan beliau, jangan lupa, beliau adalah mantan pengerusi Bank Dunia. Mantan pengerusi Bank Asian Development. Waktu dia ketua eksekutif pengerusi Petronas, dia dah orang yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah kita dengan negara China adalah Teguh Razali. Waktu kita menghadapi berhadapan dengan komunis, gerila, Teguh Razali pergi ke China atas permintaan Tun Razak. Dia berjumpa dengan China Enlai. Lepas itulah baru akhirnya komunis surrender. Dia tahu tahap diplomatik tertinggi. Bukan senang nak berunding. Kerana sebelum itu kita tak ada hubungan diplomatik dengan negara China, negara komunis. Kalau nak ikut jasa, dan sepatutnya kita sekarang ni, why not? Dalam keadaan sekarang ni, kita gunakanlah dia punya pengalaman, kebijaksanaannya untuk mentadbir, untuk sementara waktu. Lepas tu besok dia pulang balik. Dia bukan nak melongkak dunia, dia nak memperbetulkan. Saya tertarik hati bila saya berjumpa dengan beliau, berborak-borak. Dia berkata, yang dia concern sekarang ni rakyat, bangsa dia, bangsa Melayu. He's a very, very loyal to the Malay. Yalah, nak gaji. Tentulah dia kasih dan sayang.
Lakuan Adam sangat menyampah dengan Datuk Syamudin. Itu saya tak tahulah. Itu bukan mereka. Saya tak ada menyampah siapa. Sebab tadi saya marah pada Setiausaha Agung Barisan Nasional. Itu sebab kenyataan beliau boleh merosakkan parti. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya merasakan kita harus berlapang dada. Kita mengharapkan supaya Agung benar-benar dapat menerima kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau akan menyerahkan Saudara DH FFP H2O lalang kaki kipas. Sebab saya kata, kita kalau boleh, ruang kita ni jangan kita kata-mengata. Kalau yang baik, kita kata baiklah lah. Yang tak elok, tak salah. Cuma saya marah tu kan Tasik Anwar Musa, dia buat begitu pada UMNO. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan supaya Yang Muhammadiyah Tuan Agong dapat menerima menghadap. Azmi Daud, orang-orang baru tak tahu pengalaman Tengku Razak Ahmad betul. Sebab waktu beliau kalah dengan Perdana Dr. Mahathir, segala jasa beliau itu dipadamkan secara total. Kerana waktu itu media ni dikuasai oleh Presiden UMNO, oleh Perdana Menteri. Dan waktu itu tidak ada media sosial. Itulah masalahnya. Tapi nak dipenjarakan Tengku Razak tak dapat. Mereka berusaha untuk memenjarakan Tengku Razak. Sebab itu mereka mewujudkan kata ada skandal BMF. Akhirnya bila terbuka skandal BMF, Tengku Razak saman Morning Post, dia saman Washington Post, dia saman Far Eastern Economic Review. Dia menang kes tu, kelam kabut tutup kes. Rupanya yang minjam Bank Bumi Putra punya duit tu sahabat karib Dr. Mahathir. Terbalik kes. Tu mereka cuba nak BMF skandal. Begitu juga diwujudkan waktu tu jadi Yang Muhammadiyah Tengku Razak sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, MITI. Sebelum tu Dr. Mahathir jadi Menteri MITI. Dia mewujudkan Maminco di London untuk menstabilkan harga timah, lingkup berbilion ringgit. Cuba nak dialihkan kepada Tengku Razak. Betul boleh kata bukan zaman saya. Saya ambil dan kena lingkup, dah tutup pun dah Maminco di London. Sekali lagi mereka gagal. Jadi sepanjang dia Menteri Kewangan tak ada pun. Tak ada kroni-kroni, tak ada. Saya cuma teringat satu ketika lah, Allahyarham abang dia tu, Tengku Aziz, dia jumpa saya, dia kata, "Tok, saya nak tanya you satu je. You sokong Tengku Razak kan?" Saya kata, "Kawan, ni dia bukan boleh tolong you balik nanti. Lagi apa aku? You jangan harap dia kalau jadi Menteri Kewangan ke Perdana Menteri ke, dia akan bantu you." Aku kata, "Apa hal ni aku? You tahu," dia kata, "satu ketika lu saya ni," dia kata, berkongsi dengan satu orang, buat kontrak, dia kata, buat kontrak ni pembangunan. Dapat nilai kontrak tu 230 juta. Saya berkongsi. Jadi yang meluluskan ni tu Menteri Kewangan. Sampai ke tangan dia tengok begitu, masa bila abang dia buat kontraktor. Dia panggil saya, dia kata. Dia tunggu nanti panggil abang dia, kata, "Ini nak tanya kat you ni. You betul company ni?" Dia kata, "Betul." "Sejak bila jadi kontraktor?" Tak payah, sorry. Dia batalkannya. Ini orang macam ini. Jadi jangan ingat kalau dia jadi dapat jawatan apa semua dia ada kroni, tak ada. He's a man that rule. Lain tak ada pada dia nak pemerintahan yang bersih untuk rakyat. Aiman Muhammad, dahsyat mainan tu, dahsyat benarnya. Saya tak ada pun dahsyat pun bagi saya. Saya menyatakan yang benar. Atuk kekuatannya media, manpower dan money. Iyalah. Jadi keadaan sekarang begitu. Jadi kita mengharapkan supaya dalam beberapa keadaan dan dalam keadaan sekarang ni lah, terbaik dalam ajaran apabila Duli Yang Maulid Tuan Agong dan Majlis Raja-Raja bersidang melihat kekecohan politik yang tak dapat dibendung sekarang ni. Dan saya rasa kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim benar lah, kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim disiasat dan ada berlaku tangkapan dan sebagainya, berat ni. Anwar Muhammad, rakyat buat referendum minta yang Muhammadiyah Tengku Razak jadi PM terbaik. Dia tak boleh begitu. Yang boleh menentukan sama Tengku Razak Perdana Menteri atau tidak masih lagi Agong dan Dewan Rakyat. Pada pandangan Duli Yang Maulid Tuan Agong, dia pertama kali sebagai ahli parlimen dan ahli wakil rakyat, dan boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan, sokongan majoriti. Maka aku akan lantiklah. Sekarang ni pelantikan Tan Sri Muhyiddin itu sudah menyanggap apa yang Agong fikirkan. Kalau baca artikel 43 tu, Duli Yang Maulid dia lantik Tan Sri Muhyiddin itu berdasarkan pada fikiran baginda bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan.
terbukti dalam dua pengundian di Dewan, iaitu pengundian berhubung dengan pelantikan speaker yang dicetuskan oleh Tan Sri Muhyiddin, dan bajet tambahan cuma dapat 111, bukan majoriti. Dia kalau dapat 112 lagi boleh lapang dada. Tak ada, 111. Jadi sekarang ini kalau dipulang balik pada Agong. Tapi sekarang ini untuk Agong memberhentikan Tan Sri Muhyiddin tak boleh. Ini kena jelas, Saudara kena tahu bukan motifnya 13 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menghadap Agong, Muhyiddin akan berhenti. Tak. Tidak jadi begitu. Melainkan Tan Sri Muhyiddin kata aku nak berhenti. Sebab seseorang tu dia dah lantik sebagai Perdana Menteri, macam saya kata, dia cuma boleh turun jawatan sebagai Perdana Menteri atas 4 syarat. Pertama, mati. Yang kedua, ada doktor mengesahkan dia gila. Ketiga, dia sendiri nak berhenti. Dan keempat, dia menghadapi usul undi tak percaya di Dewan Rakyat. Itu saja. Agong tak boleh kata ini Tan Sri Muhyiddin, ingat you kena berhenti. Tak boleh. Kalau nak fight, dia fight lah balik. Dia kata kita tak apalah, dia kata saya akan panggil sidang. Dan kuasa duli yang Maulah Tuan Agong untuk memanggil sidang parlimen, itu kuasa Agong. Peter Titah kan buat sekarang. Minggu depan panggil sidang parlimen. Kita nak tahu sama Tan Sri ada sokongan tak ada sokongan. Itu boleh. Itu kuasa Agong. Walaupun biasanya kelazimannya dia akan menerima nasihat daripada menteri dan kabinet. Yang ini dia boleh overrule. Itu kuasa dia. Ataupun dia kata kalau payah-payah sangat bubarlah parlimen. Which saya rasa tak sesuai. Kerana dalam keadaan negara yang begitu teruk ekonominya, dalam keadaan kesihatan rakyat, pandemik. Cuma yang saya hairan bila dalam keadaan sekarang ni kebanyakan ahli-ahli parlimen meletakkan masalah COVID-19 ini sebagai alasan. Kenapalah dibuat dalam keadaan segini dalam COVID. Dia nak, Anwar Ibrahim nak menurunkan Tan Sri Muhyiddin. Dia bukan peduli soal COVID. Janganlah dia cakap alasan kerana negara kita ada COVID, kerana tak boleh turunkan Perdana Menteri. Hello, ini bukan satu keadaan yang betul. Masa kamu kena berhentilah sebab kamu gagal melaksanakan tugas. Datuk, fikirlah bila agaknya Datuk Najib boleh diangkat balik menjadi PM semula. Semenjak Najib jatuh, Saudara Al-Haris untuk melantik Datuk Najib sebagai Perdana Menteri semula memakan masa yang terlalu panjang. Terlalu panjang. Boleh sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Aiman, reply itu saja. Yang boleh tegur Ali Hamzah, seorang pemimpin UMNO. Biar, dia ketua bahagian. Dia adalah penasihat. Beliau adalah pengurusi Majlis Penasihat Presiden UMNO. Walaupun ada orang melagakan hubungan dengan Presiden, tak berjaya. Hubungan dia dengan Presiden UMNO macam anak dengan bapa. Sebab itu saya pertahankan Presiden. Sebab dia sayang pada Presiden. Dia amat sayang pada Presiden. Dia kata satu orang yang mengamalkan demokrasi tulen. Sebab dalam demokrasi, yang kalah mengiktiraf yang menang, dan yang menang tidak akan menekan yang kalah. Datuk Seri Aziz Hamidi tidak menekan orang lawan dia. Dia tak ada tekan Tengku Razali. Dia lantik sebagai pengurusi Majlis Penasihat. Dia lantik, dia offer pada Khairi Jamaluddin sebagai ketua pemenangan. Khairi tak nak jumpa, tak nak terima, tak tahulah dia. Dan dia lantik Tan Sri Anwar Musa sebagai Susah Agung. Walaupun Tan Sri Anwar Musa kalah kepada Datuk Mak Hassan bertanya timbalan Presiden. Jadi dia kata ini betul-betul demokrat tulen yang mengamalkan demokrasi. Demokrasi terpimpin. Jangan jadi demokrasi kepala bapa kamu. Itu zaman Piramli. Cerita dalam filem Tiga Abdul. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan, kita tunggu. Mudah-mudahan besok saya akan dapat apa-apa perkembangan lagi berhubung dengan kedudukan politik negara. Bersamalah kita berdoa. Jangan lupa besok saudara mula bertugas, bekerja. Yang mana bekerja? Kalau kawasan ada COVID. Kalau anak yang tak boleh sekolah, jangan biarkan anak-anak kita ke sekolah atau bermain di luar. Duduk di rumah, baca buku, layan apa yang patut. Kita bersamalah berdoa agar negara kita ini sentiasa terpelihara oleh Allah SWT. Kita dalam hidup bahagia. Kebahagiaan itu tidak lain tidak bukan untuk anak cucu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok. Terima kasih.